Bravo. Lihat tu Kak Limo kau. Itu nanyang. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Okay, rasanya dah lama Acap tak bercerita-cerita seram dengan korang ni. So hari ni Acap decide untuk berkongsi kisah seram. Kisah seram ni datangnya daripada Acap sendiri, which is Acap baru teringat pas kisah ni sebab ada junior Acap DM, dia tanya, "Cap, kau ingat tak dulu peristiwa pernah jadi kat kau time malam blok bakti?" Aku tak pernah share lagi dengan korang dekat YouTube channel ni. Tapi tak apa, sekejap lagi kita akan share. Macam biasalah, yang mana dah masuk Acap ucapkan terima kasih. Yang mana baru jumpa, selamat datang. Yang dah lama subscribe, terima kasih Acap ucapkan. And one more thing, jangan lupa dah tengok video ni, tekan like tu dulu siap-siap. Jangan lupa juga tekan subscribe button sebab percuma kan. And jangan lupa juga tekan bell notification. So kita tak nak buang masa, kita tak nak panjang cerita. Acap nak ceritakan kisah tentang asrama yang pernah terjadi pada Acap sendiri. Legend ni, legend. Roll it. So macam biasalah, ini bukan kali pertama lah Acap berkongsi kisah-kisah seram daripada asrama kan. Sebelum ni ada beberapa video yang Acap dah kongsikan kisah asrama. Tapi sebenarnya kan, sekolah Acap ni dulu, Acap sekolah dekat KV lah kan. KV ni dia macam-macam kisah ada tau. Cerita-cerita yang kadang-kadang Acap sendiri macam, oh wow kan, seriously. Ini adalah kisah yang Acap rasa, Acap pernah dengar kisah ni pasal dekat blog ni. Dulu senior pernah cerita ini, senior pernah cerita tu. Tapi biasalah kita umur 16-17, manalah kita percaya sangat kan? Kita je ta'ah je lah kan. Nak start cerita daripada form 4 ke nak cerita masa Acap terus form 5? Ke nak dua-dua? Korang mesti nak dua-dua kan? Okay, kita cerita form 4 dulu. Alright, so biasanya form 4 ni kita akan duduk dengan senior, betul tak? I mean, macam kita penuh bilik dengan budak-budak kita, kawan-kawan kita, and kita akan ada seorang exco ataupun dua orang exco yang akan jaga bilik tersebut. Okay, Acap ingat lagi masa tu dalam sekitar hari Jumaat. Time tu petang, budak-budak ni dah balik, ada certain yang dah balik, and tinggal beberapa kerat je lah yang dekat asrama tu. Ada yang dikatakan balik wajib ke balik pilihan. Time tu Acap pun tak ingat. Tapi ada orang lah dekat asrama tu, tapi tak ramai. Kira benda ni cerita pertama Acap lah kan. Ini pengalaman pertama Acap. Sebab time tu Acap junior, anak-anak lah senang cerita. Kita masuk as junior, tapi Acap form 4 lah junior kan. Sebab KB kan form 4, form 5 kan. Kalau mungkin korang start daripada form 1, mungkin lagi banyak pengalaman. Cerita ni terjadi kepada Acap. Acap menginap dekat satu blok. Kita orang ada 3 blok dekat asrama lelaki ni. Ada blok Bakti, Ehsan dan juga Ceria. Time form 4 Acap duduk dekat blok Ehsan. Okay, kita orang ni masa awal-awal Acap masuk ni, mungkinlah exco dan juga senior Acap ni kononnya macam nak bagi kita orang ni behave dekat asrama ni. So macam-macam lah cerita seram dia orang cerita. Dia cerita pasal hantu loka, mesti pernah dengar kan. Dia orang cerita pasal hantu loka, pasal orang yang terjun tangki. Dia orang cerita pasal hantu yang panjat dekat loka. Macam-macam cerita lah. Dia kata kalau malam kau tidur, kalau kau nampak benda ni, kau dengar benda ni, kau jangan macam tu. Macam tu. So Acap ni jenis macam dia tak ya je lah kan. Mamat ni kan bercerita, dia tak ya je lah kan. Tapi ada satu cerita ni buatkan Acap tertarik sebenarnya. Cerita ni pasal jelmaan seorang makcik. Bukan makcik lah, macam nenek bongkok macam tu. Okay, ada seorang senior Acap ni cakap, kalaulah kita orang ni turun ke bawah dan nak pergi jalan ke surau, kita orang akan lalu satu laluan tau yang dekat dengan Post Guard. Dekat dengan Post Guard lah. Sebab Post Guard tu yang membelah kau, membelah di antara lelaki punya asrama dan juga perempuan punya spuri lah. Dekat situ Cap, kalau kau pergi surau, kau tak akan nampak kebayan tu. Tapi bila balik, kau akan nampak kebayan tu
usia pelajar-pelajar perempuan kat situ. And menurut diorang juga, menurut senior-senior sebelum tu juga, dia kata itu adalah penunggu ataupun penjaga bagi blok Aspuri tu. Maknanya dia dah lama kat situ. So aku macam really kan why would they so aku macam tu lah. Aku tak percaya. Okay, ada satu malam ni aku terjaga. Ni nak jadikan cerita ni lah. Aku terjaga. Time tu aku kejut kawan aku. Time tu aku nak iyak. Aku cakap teman aku jap. Time tu apa nama dia? Aku tak ingat lah budak kecil tu. Kecil tu aku tak ingat apa nama dia. Aku panggil dia Mi lah. Mi, teman aku tu, aku pergi toilet. Dia pun tak nak. Dia kata macam tu kan. So aku pun pergilah seorang. Masa Acap dah bangun daripada tempat tidur tu, so Acap pun keluar pada dorm tu. And okay, dorm Acap ni tak adalah tepi sangat tau. Okay, korang boleh bayangkan contoh ni koridor. Okay, bilik Acap dekat sini. Ni dorm Acap dekat tengah-tengah jugalah, tapi nak ke harap ujung belah sana. Toilet belah ujung ni. So Acap macam, aduh siut lah, kena pergi seorang-seorang ni, aku malas ni kan. Yalah, kita ni berani-berani pun nak pergi toilet 2-3 pagi, goyang serama kan. Tapi aku ni orang yang mampu lah kan. Aku pergilah. So aku pun pergi. Aku pergi toilet. And then macam biasalah kan, kita dah settle apa semua, Acap pun keluar. Masa Acap keluar toilet tu, kita boleh nampak tau. Okay, macam Acap cakap tadi kat sini kan. Okay, surau kat sini, toilet Acap kat sini. So kita daripada sini jalan ke sini, and kita punya mata boleh pandang sana tau. Okay, malam tu, ini Acap tak sure lah betul ke tidak apa yang Acap nampak. Sebelum aku masuk dorm tu, aku macam tertoleh tau dekat arah post guard tu. Aku pandang, and sumpah dekat belakang post guard tu ada satu susuk tubuh yang sedang berdiri tau. Serius, aku tak tahulah tu mak guard, tapi bukan mak guard lah, sebab baju dia macam warna bergemang. Nampak aku cerita mengemang ni. Baju dia baju yang aku nampak bukan warna putih tau. Dia macam gelap-gelap, and susuk tubuh tu macam berdiri kaku, tegak je dekat situ. Tapi apa yang buatkan aku mengemang time tu adalah susuk tubuh tu tinggi bai. Sumpah tinggi. Okey, contohlah aku bagi kau ini post guard tu. Ini post guard tu. Dia dah sampai sini dah. Aku macam ush. Dalam kesamaran tu aku macam ush. Aku pula pandai. Okay, kan aku cakap aku kat sini kan. Aku jalan depan sikit, nak pergi tinjau. And memang aku nampak lah real susuk tubuh tu berdiri, and dia pandang je dekat asrama perempuan tu. Terus aku macam damn it. Lepas tu aku cepat-cepat masuk lah. Aku cepat-cepat masuk, and then aku tidur lah. Alhamdulillah lah malam tu tak ada apa. Besok tu aku cerita dekat senior aku. Tapi bukan exco aku senior dekat blok lain. Nama dia Bai, aku ingat lagi. Iqmal Hanif nama dia. Akmal Hanif ke Iqmal Hanif? Iqmal Hanif siapa? Akmal Hanif. Nama dia, aku panggil dia Bai. Malam tadi aku nampak ni do. Lepas aku cerita tu, dia cerita dengan aku satu benda ni. Meremang mat bila aku dengar cerita ni. Dia ajak aku duduk time tu kan Jumaat, besok kan Sabtu kan. Memang tak sekolah. Dia ajak aku duduk kat katil tu, and then kita borak pasal kejadian ataupun apa yang aku nampak malam tu. Bai ni kata, masa dia junior dulu, ada satu kisah ni, di mana kawan dia, tapi budak tu dah tak duduk asrama dah masa senior ni. Masa dia junior, kawan dia alami benda yang sama apa yang aku alami. Aku macam, apa benda sih? Tak faham aku cakap itu. Okay Cap, macam ni. Budak tu pun pergi toilet 3-4 pagi. Okay, kau tahu tak, yang dia cerita kat aku benda yang sama kau cerita kat aku balik ni. Aku macam okay, maksudnya okay, aku tahu kau pernah dengar dekat senior kau pasal cerita kebayan tu kan. Aku tahu. Kau percaya tak? Tak sangat lah. Sama macam budak tu. Lepas tu aku macam Okay, lepas tu dia kata budak tu cerita sama. Dia pergi toilet, dia pergi masuk dorm dia, dia nampak kebayan rupa apa yang kau cerita ni 100% sama. Okay, cerita dia, apa yang aku tahulah, kebayan tu dia takkan jelmakan diri dekat orang yang tak nak nampak dia. Aku dah mengemang. Sebab aku time tu junior, aku tak tahu nak percaya tidak si Bai ni. Sebab dia ni aku takut sama juga macam senior kan. Lain nak menakut-nakutkan.
Tapi aku macam, kau ni baik jangan lah. Aku cakap macam tu lah kan. Lepas tu dia kata, tak, sumpah ni serius. Kau pergi tanya senior-senior lain kan, kau pergi tanya KP kat sebelah. Memang dia tahu cerita ni. Okay. Lepas tu dia takkan jelmakan diri dia kalau tak ada orang nak tengok. Apa yang jadi lepas tu? Kau tahu tak, malam besok tu benda tu ikut dia baik. Mengembang lagi sekali nampaknya. Time tu aku dah macam, damn it, maknanya malam ni dia akan ikut aku lah. Aku cakap macam tu. Itu aku tak tahu lah, dia kata. Habis aku nak buat apa ni? And paling celaka sekali kan, aku rasa malam tu, sebabkan bila aku tengok balik bilik aku kan, aku cakap dah ramai yang balik. Dalam bilik aku tu tinggal 3 orang. And aku rasa sepanjang pagi sampai ke petang tu, aku dengan Dak Bai tu je yang lepak kat dalam bilik tu. Bilik lepak lah, makan, borak. Yang lain tu aku tak tahulah pergi mana. Kadang-kadang aku takut diorang pergi fly ke apa kan, biasalah kan. So aku macam, damn it. Aku cakap, ni kalau malam si Bai ni dah balik bilik asrama dia, dekat blok dia, tak tinggal aku seorang. Aku cakap macam tu. So aku macam, alamak, baik, kau teman aku dulu malam ni. Tak boleh tu, aku malam ni nak pergi keluar, aku nak fly, aku dah janji. Alamak pula, aku cakap, tak apa lah. So bila dah dengar cerita tu, aku tanya lagi, apa jadi dengan budak tu kan. Dia kata, okay, budak tu, dia pergi toilet untuk malam yang kedua tu. Dia ni tak tahulah, dia memang ada satu habit. Memang malam je dia memang nak terkucil. Dia kata macam tu. Lepas tu aku cakap, okay. Lepas tu apa jadi? Okay, masa dia masuk toilet tu, dia dengar bunyi geseran kaki tau. Masa tu dia kat dalam toilet. Dia dekat dalam toilet lah. Dia dekat dalam tu lah, dalam toilet. Bukan dalam toilet yang cermin tu, dalam jamban. Dia dengar geseran kaki daripada luar. So dia buat tak tahu je lah. Okay. Lepas tu dia keluar. And masa dia keluar tu, kau jangan pandang belah kiri, sebab dia akan berdiri tegak aja perhatikan kau sepanjang kau ada dalam toilet sampai kau keluar toilet. Kau bayangkan Mat, macam mana aku nak lalui malam tu kan. Kau serius lah ni Ban? Kau tak main-main, kau tak make up story tak doh, sumpah aku betul. Lepas tu budak tu apa? Budak tu pergi pandang kiri lah. End up dia pingsan kat toilet tu. Lepas tu kerasukan. Tapi nasib baik time tu dia kena hari Isnin, semua pelajar ada. Kau bayangkan kalau dia kena time-time Sabtu, Ahad, orang tak ada macam ni. Macam mana? Aku lagi macam, what? Kau cakap macam ni dengan aku kan? Malam ni aku yang kena lalu ni kan. Tapi aku time tu aku dah cemas lah. Tapi aku macam, alamak, tak kira. Malam ni aku nak kena pergi tidur dorm lain. Aku cakap macam tu. So hari demi hari, bukan hari demi hari lah, hari berlalu demi berlalu kan. Lepas tu dah petang, dah gelap apa semua, malam pun menjelma. Okay, so macam biasalah kita orang ni maghrib memang kena turun lah. Kita pergi turun, pergi semayang. And then habis selepas isyak, kita akan ada baca-baca doa sikit. And then baru kita naik. Mat, aku nak cerita dengan korang masa pukul 10 tu, pukul 10 lebih, kita orang nak naik daripada surau nak ke atas. Aku dengan kawan aku berdua, tapi dia budak blok lain. Kita orang jalan dekat railroad tu. Kat situ aku dah nampak sekali lagi jelmaan kebayan tu. Dia berdiri baik ni dekat belakang post guard tu. Aku macam, aku jalan sampai depan. And lepas tu aku pergi makan. Lepas aku pergi makan, aku naik balik dorm aku. Time tu dorm aku memang gelap. Blok aku memang tak ramai orang and tak banyak bunyi. Dia macam kira sunyi lah time tu. Time tu dah pukul 11.40 aku rasa. Aku dah cakap dengan member aku nak tidur dorm dia, tapi kena pergi blok sebelah lah. Member aku kata okey kan, gila kau nak tidur malam seorang-seorang tu. So sebelum Acap nak gerak ke sana, aku pun ambil lah barang. Aku ambil barang aku mana yang perlu kan. Bantal, lepas tu handphone, charger. Kantoi pula buat handphone. Lepas tu ayolah nak pergi ke sebelah. Time tu lah pula bang, perut gua sakit. Time tu lah rasa nak terberaknya. Tapi disebabkan time tu Acap tak terfikir apa yang Bai dia cakap, aku pun pergilah toilet. Pergi toilet, masuk toilet macam biasa. Tapi dalam kepala otak ni tak terfikir pasal benda tu. Sebab time tu baru 11 lebih kan, orang pun bangun lagi. Aku masuk toilet, and then aku membuang time tu. And time membuang punya baik punya, aku dengar pula bunyi ni.
Macam tu. Dekat luar. Macam ada orang macam apa, dia macam bukan penat, dia macam macam tu kat luar. Aku diam je lah kan. Aku jenis berak tak kecoh punya kan. Aku diam, memang tak tahu je. Lepas tu aku pun habiskan semua, settle apa semua. Basuh, pakai seluar, nak buka pintu bilik air. So masa Acap nak buka pintu bilik air tu, Acap dengar sekali lagi. Aku dah tak tahu nak buat apa time tu. Acap berdiri je dekat depan toilet ni. Ni seriously, ni not a make up story. Berpeluh nampak aku cerita balik benda ni. Okay. Aku try nak buka pintu tu first time. Aku buka encel dia, aku tolak perlahan-lahan. Aku pandang kanan. Tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Lepas tu masa aku nak toleh belah kiri tu, korang rasa apa? Masa aku nak toleh belah kiri, aku macam ni, aku teringat apa Bai tu cakap. Keluar toilet jangan pandang kiri. Bila dengar bunyi-bunyi pelik, aku tu macam, tapi aku dengar dekat belah kiri aku ni macam tu. Aku macam damn. So disebabkan toilet aku ni boleh pusing tau. Boleh pusing. Aku pun pergi belah kanan, jalan, tak pandang kiri ni, macam ni jalan, keluar toilet. So aku pun keluar toilet. Masuk dalam dorm, nak ambil barang. Aku pun time tu katil aku kat belakang buat tu kan. Aku pergi kat ujung dorm, aku ambil barang. Masa aku ambil barang tu Bai, aku tengok aduh. Aku ambil barang. Aku ambil bantal aku ambil barang aku yang kat tepi tu, bag aku. And masa aku ambil tu, aku pusing belah kiri. Masa aku pusing belah kiri tu Mat, aku tak tahu nak cakap macam mana. Benda ni macam sekilas pandang lah. Okay, Ni aku pusing belah kiri. Kau tahu kan, loker banyak-banyak tu, dekat sebelah loker tu, boom, macam ni lah, dia berdiri. Time tu memang aku tak tahu nak cakap macam mana. Memang aku tak tahu nak cakap macam mana. And aku dengar lagi bunyi macam tu. Memang bersepah lah. Aku tak jerit lah time tu. Aku bersepah, aku lari keluar, and aku turun blok. Masa aku turun blok tu, aku terpandang belah sana dekat ujung postguard tu. Aku kena lalu postguard tu untuk aku pergi ke blok baru tu. Aku terpandang postguard tu, dia tengah berdiri tegak gitu. And aku lari sampai naik atas dorm, sampai kat dorm member aku. Memang berpeluh-peluh lah, mencungap-cungap lah kat blok C tu. And then budak tanya, kau faham sial? Tak ada apa. And malam tu aku tidur memang dengan keadaan tak nyenyak, memang dalam keadaan yang berpeluh, memang keadaan anxiety gila bamnya lah. And alhamdulillah tak ada benda jadi. Tapi besok pagi tu memang aku rasa tak sedap badan. Aku cerita balik benda ni dekat Bai, and Bai tanya kat aku dah cakap kan, kau tak percaya, sekarang kau dah lalu, kau jaga-jaga. Balik pergi berubat ke apa, dia kata. And then balik tu tak adalah aku pergi berubat sangat pun. Just aku lebih berhati-hati lah lepas tu. And alhamdulillah lah, so far tak ada apa-apa yang jadi. Cuma lepas tu aku banyak kali juga nampak kelibat tu. And aku dengar juga cerita-cerita daripada pihak Aspuri kan, budak-budak perempuan kat sana. Dia kata yang benda tu memang wujud, and ada beberapa budak yang ada keistimewaan and ada peluang untuk nampak. Dia dah nampak dah benda tu. So itu cerita time junior dulu. And benda tu tak habis dekat situ je lah. Sebenarnya dekat asrama Acap tu, dekat belah blok Ehsan tu dengan blok Bakti tu, dia macam-macam kisah jadi. Sebab ada satu blok tu, blok D tak silap Acap, memang dikosongkan, and ada cerita dekat situ lah. So cerita pasal gangguan-gangguan ni budak asrama Acap banyak yang tahulah. And adalah certain thing yang pernah jadi kat asrama tu masa Acap junior dulu, tak silap Acap pernah cerita kan pasal seorang perempuan yang kena rasuk dalam kelas Acap, and perlukan 6 orang untuk angkat dia. Acap dah pernah cerita kat video sebelum ni. Tapi ada cerita time senior tu. Cerita time senior ni lain macam sikit Mat. Nak tahu? Betul? Serius? Boleh, tapi korang kena komen dulu kat bawah. Tulis nak part 2, nak senior. Tulis nak senior lah, tak nak part 2. Bosan kan? Sebab hari ni first time Acap buat cerita seram petang. So malam sekarang, mungkin korang tengah tengok benda ni malam pun tak apalah.
So Acap tengah fikir bila lah Acap nak post untuk senior year. Itu pun kalau ada orang nak, kan. Dekat senior year ni Acap bagi pancing sikit. Kita orang pernah nampak benda tu atas katil. Ini bukan Acap seorang je, semua budak dom Acap. And diorang pernah nampak ada makhluk yang tutup telinga Acap ketika Acap tidur. And macam-macam lagi lah ketika Acap mula jadi senior pada waktu tu. So kalau korang nak, korang komen kat bawah. Kalau tak nak, tak apalah, kita habiskan kat sini je lah. So nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, alright. Macam mana? On tak on?